Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Mariani Abdul Rahman, Zuraida Siddiq, Nur Ali, Zainun Hadi, Seri Adi, Sania, Rodiah Ruby, Hazliza Mukhtar, apa khabar? Pukul berapa sampai rumah semalam? Nafisah Haji Itam, Latifah Mat Syarif, Hasna Haji Mat Isa, Nur Magani, Ramlah Kasiman, Zahia Ahmad, Nurzanah ST, Zahra Suhadi, Suryani Muhammad Isa, Hafizah Abdullah, Mas Jamil, Salmiah Abdul Majid, Rafiah Abdul Rahman, Dangai Kukus, Rahani Karim, Hajah Norma, Izan Isa, Nurafidah Bahari, Supiah, Singa dan Sari, Rodiah Syarif, Zarina Hasan, Fauziah Khairuddin, Azina Ahmad, Marziah Hasan, Yun Taslim, Fitriah Abu Hasan, Sanisa, Nida Sani, Nur Hafiza Abdullah, Wan Sanizan, Alhamdulillah, Zanariah Zakaria, Raizah Awang Hamad, Kifli Zul, Fatimah Toris, Azizek, Hani Raihani, thank you 50 stars, Sri Rohayu, Norizah Abdul Rahman, Siti Azmahani Mamad, Faridah Wanda, Zainun Abdul Rahman, Alhamdulillah, Anisah Ibrahim 50 stars, thank you. Wurianti Wu, kita dah pernah jumpa ke belum? Ropiah Sulaiman, Siti Nur Majid, Wawa Azia, banyak nama baru pagi ni. Nur Hayati Yahya, Faridah, Hafizah Ali, Yusni Zayaziz, Ahadiah Agoy, Haslina Abdul Majid 300 stars, thank you. Suhaila binti Madrus 100 stars, thank you. Khairul Syifa 100 stars, thank you. Asim Ahmad Dali, Zambri Roma, Fauzia Zahira, Fatimah Toris, Habibah Malik, Fatimah Umar, Aniza Anis, Latifah Zaini, Nurida Muhammad Nur, Marina Abdul, Umi Kintan, Roza Syahri 50 stars, thank you. Fatimah Mukhtar, Umi Ceria, Khairul Bariyah, Nur Aziah Abu Kasim, Azizatun Azi, Ervina Ajis, Julida Amu okay, Syai Marinis Syahriman, Ayuwan Nisfawati Irfan, Nuriyah Sahid, Nur Ashikin Ismail, Idrusna Rusnah, Liza Zainal, Alhamdulillah, Nurul Huda, Ensyah Kardiman, Ida Najwa, Faradila, Nurizan Sapar, Zainah Buyung, Tati Yasin 50 stars, thank you. Aminah Maisarah, Nur Hasimah Zainuddin, kita jumpakan di Grand Maulid baru ni. Suhana Adris, Azrina Abdul Hanif, Hajah Kaiyah, Ida SPPK, Pekabar Delima, Ima Rohana Muda, Atikah Ramli, Diwi Abbas, wah Singapura, Zanaria Yahya, Nuriam Yaakob, Nurmah Abdul Manan, Kamariah Ibrahim, Ain Nadira, Nurmila Jamaluddin, Ina Salina, Cik Zarina, Sabaria Daud, Nozi Palil, Zainun Abdul Rahman, Wan Rohani, Wan Uthman. Jenuh dekat 500 orang dah nak sebut nama ni. Okey, sahabat-sahabat, kita last kali baca tentang hujan tu kan, muka surat 60. So sepatutnya hari ni muka surat 61, betul kan? Saya tersilap tulis muka surat tadi, saya tulis 60. So sepatutnya 61. Saya seboleh-bolehnya hari ni nak baca sampai banyak lagi. Cannot. Okey, tak apa, kita baca mana yang done. Doa dulu memulakan hari Isnin. No blue, okey. No
Saya pernah jumpa Ustazah kat Kedah bulan September lalu. Oh okey, tapi kenapa namanya Zamri? Fauzia N. Rahmat 100 stars, thank you. Rahimah Abdul Rahman, akak ada mimpi saya tak? Sebab malam tadi saya teringat sangat dekat Kak Rahimah Abdul Rahman. Teringat nak makan kari pap kecil, teringat nak makan ubi kayu sama-sama. Tiba perasan. Hari ni ada kat rumah ke Kak? Okey, masya-Allah, tabarakallah. Allahumma salli ala Muhammad. Saya rasa macam nak ziarah sangat sahabat-sahabat kawan kita yang suaminya diuji Allah stroke kan baru-baru ni. Masya Allah, moga Allah izinkan. Liza Zaina, dia seronok Ustazah sebut nama, Ustazah sebut lagi. Nurli Diana, Rosyati Suparman, I miss you. Masya Allah. Muka surat 61. Kamaliah Tok Wan dah jadi Upin Ipin. Betul, betul, betul. Okey, sahabat-sahabat Noni Nadiah yang kurindui, kabari. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat yang dirahmati Allah? Saya sayang anda kerana Allah Subhanahu Wa Taala, apatah lagi dipilih Allah berpagi-pagian mengisi waktu walaupun dalam kesibukan pergi bekerja, duduk di rumah sebagai suri rumah sepenuh masa, macam-macam kerja yang tak habis-habis kan para suri rumah sekalian, yang hantar anak pergi sekolah, yang macam-macam lah. Moga-moga Allah sentiasa jaga kita dengan namanya As-Salam, namanya Al-Muhaimin, namanya Al-Hafiz, namanya Al-Jabbar. InsyaAllah kita diberi kebaikan dari dunia sampai akhirat. Oh, Zamri Roma ni memang lelaki, tetapi dia kata orang rumah peminat tegar Ustazah. Masya Allah, anda lelaki qawwam. Mudah-mudahan disyurgakan oleh Allah, bersanding bersama-sama di dalam syurga. Amin. Zainab Ahmad, kita makan ubi rebus together. Terus dah termeleleh ayat liok. Bukan susah nak belanja Ustazah Zai. Ustazah Zai tak main apa nama-nama Itali, London semua tak reti. Ustazah reti ubi rebus, cicah dengan sambai tumih. Aduh, sedapnya sahabat-sahabat dirahmati Allah. Amin. Betul Cik Rodia Syarif. Tengokkan cucu berangkat ke sekolah. Moga Allah jaga semua kita sahabat. Bangkit je tidur, kadang ada risau anak yang ke asrama okey ke, suami yang outstation okey ke. Datang risau tu terus gantikan dengan doa. Ya Allah, jagakan mereka ya Allah, kerana aku yang duduk rumah saja ni pun belum tentu lagi selamat tanpa penjagaan Engkau. Memang bukan belum tentulah, memang takkan selamat tanpa penjagaan Allah. Tapi Allah yang jaga kita, Allah yang memandang kita dengan rahmat. Kan Fuziatun Etun terliok, tapi mana boleh sebut lebih-lebih, sebab kat sini ada orang sedang berpuasa sunat. Okey, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Siti Aisyah Yahya, Masya Allah, ni tukar uniform nak melipat baju basuh. Pasal apa nak lipat baju pagi-pagi tu? Oops, maknanya semalam apa yang kita buat? Ustazah ni pecatong lah, relax lah. Okey, sahabat-sahabat, kita 2 hari berlatahzan untuk Sabtu Ahad. Masya Allah. Sekarang kita, Allah, Kak Hanidah Mansur, jangan cabar saya. Tiba hari ni saya sampai Acana. Kan sahabat-sahabat, anda nak tahu tak sebab apa saya macam hari tu dekat Sarawak kita orang duk tergelak dengan perkataan apa? Bukan perkataan orang Sarawak, perkataan kami di atas bas. Keluar perkataan apa? Menggelenyor. Bunyi tu macam naughty sangat bunyi sebut macam tu. Tahu sahabat-sahabat dirahmati Allah. Aduh, yang betulan ayat liok lah mereka ni duk sebut ubi rebui. Selera saya ni macam orang tua, suka makan-makan lagu tu sahabat-sahabat.
Lepas tu Nurlida Ismail, I know ramai sahabat-sahabat solehah yang berpuasa. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, pagi ni seperti mimpi saya ada free. Selepas ini saya tiada kuliah duha. Jadi dalam otak saya sejak semalam, saya nak buat kerja di luar rumah, saya nak buat kerja dalam rumah. Tapi saya teringat juga kawan-kawan yang saya dah janji nak ziarah kerana beberapa musibah yang Allah beri kepada mereka. Jadi saya dengan ustaz daripada bangkit tidur tadi duk fikir nak piang ni ke nak piang ni. Tengok rezeki siapa yang kena. Macam tu. Tapi fikir balik, ya Allah, kalau anda tengok saya punya meja bilik studio ni, memang dah perlu disusun dah kitab-kitab. Ambil kitab dalam almari, tenggek, guna, letak. Orang tak berani kemas. Ada orang nak kemas, saya tak bagi. Nanti saya tak jumpa barang saya. Kan? Tapi ustazah ni pantang. Start mengemas, satu hari tak siap nanti. Dia tak boleh start. Bila start tu, hot ni tinggal, hot ni tak siap. Satgi kan? Pukul 2.45 ada kuliah. Orang keramat, jomlah dating dengan ustazah di surau di rumah ustazah. Surau Al-Ittifaq. InsyaAllah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ya, seronok nak ziarah. Tapi macam minta-minta sambil kita berkuliah, sambil kita buat kerja-kerja rumah di sesi pagi ni, baru nak ambil peluang bersarapan dengan Ustaz Azwan. Balik daripada Mekah, bayangkan nak sarapan dengan Cik Abel pun. Saya sarapan dengan anda dekat meja studio ni, apa je yang ada, Ustaz dengan jemaah surau. So hari ni kita ada peluang nak sarapan sama-sama. Kayak macam tu, ya Allah. Hai, semoga Allah merahmati suamiku yang sentiasa memahami sahabat-sahabat. Kan semasa saya memang dengan jemaah, dengan anak murid, syukur sebab duduk satu bidang yang sama, maka dia faham. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tak ada amin-aminah. Ya Allah, saya rasa macam hari ni hari rehat ya Ustazah. Tak ada hari rehat. Tersilap penyusunan jadual, ada miskom sebenarnya. So last minute kita nak pas hari tu sebab tidak ada hari saya tanpa kuliah pagi dan petang. So hari ni kita nak adjust jadual tu macam pihak masjid dah rasa macam terlambat, tak boleh nak war-war. Saya pun tak kisah je. Tapi memang banyak sangat kerja-kerja yang memerlukan sentuhan takdir. Amin. Saudara Kak Bet dah dijemput oleh Allah. Kak Bet mana ni? Baiti Abdullah ke? Tentu saja kalau dah start kemas rumah, petang baru settle. Betul. Allahumma salli ala Muhammad. Daud Salma Zabida Ahmad. Kak Bet tu siapa? Baiti Abdullah ke? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mahfuzah Mahazir, Siti Zabida. Mai rumah saya. Siapa Kak Bet nak pergi rumah Siti Zabida ke? Tak faham. Saya tu bila nak kemas rumah. Okey, Fauziah Jamin, Hasnah Arsyad, Maria Maun. Okey sahabat, kita start Saya dah baca doa kan. Allahumma salli ala Muhammad. Afif Rahman, apa khabar? Ruslina binti Johari, Masya Allah. Semoga semuanya dalam kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Hati ni kan sahabat, bila bertemu je dengan anda, lebih-lebih lagi minggu baru hari Isnin macam ni, ada macam-macam orang yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak tahu kan. Jadi saya berharap sangat dalam hampir 1000 orang, Ustazah belum start lagi ni, hampir 1000 orang yang menonton, kita saling mendoakan, kita saling wujudkan ruh kasih sayang. Sebab bila kita baca sirah, bila kita faham kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam, terlebih lagi dalam bulan Maulidur Rasul ini, Masya Allah, rasa macam sejuk hati kita, rasa macam tak sabar nak bertemu di pertemuan yang paling besar. Itulah di mahsyar Allah, saat kita tak boleh bertolong bantu, saat kita tak boleh saling berpegang tangan, topak menopak pahala, tolak menolak dosa. Tak, semuanya sendirian berhad. Dan selepas itu memang Allah yang buat pengasingan. Mana penghuni syurga, mana penghuni neraka. So penghuni syurga itu adalah penghuninya yang ketika hidupnya dipenuhi dengan jiwa kasih sayang. Dipenuhi dengan jiwa kasih sayang. Jadi sahabat, macam mana kalau di hati masih ada dengki ke orang, masih ada menyimpan sebesar zarah benci, masih ada sakit hati, please, yang ni tak ada siapa boleh pi kelorok hati kita. Kita sendiri. Percayalah dengan faham ilmu,
dengan ancaman-ancaman Allah melalui ayat-ayatnya, melalui hadis Nabi yang kita faham, kita akan mampu untuk paksa diri kita buang segala kejahatan, buang segala keburukan, buang segala sangka-sangka buruk, buang segala hasad, dendam, dengki kat orang, benci kat orang, buang. Anda mulakan dengan ini setiap pagi bangun hari. Aku maafkan semua orang, aku tak mau duk dendam, dengki, hasad kat orang, ya Allah. Jangan bagi mata aku ni nampak apa-apa sahaja yang boleh menyakitkan hati aku. Jangan bagi aku dengar, ya Allah. Sebab tu kena cari circle yang baik, sahabat-sahabat. Okey, saya tak tahu lagi nak bagi tahu macam mana. Disebabkan untuk bersihkan diri kita ni orang lain tak boleh tolong. Ya, orang lain, kawan baik kita yang selalu nasihat, ustaz-ustazah yang mengajar kita contoh, tak boleh tolong. Kita dah belajar macam-macam tapi kita tak mau buang kejahatan dalam hati ni, tak ada makna, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sekarang Ros Harun, kita baru nak start muka surat 61, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kak Naza ke Hospital Kulim buat apa? Tak faham ni. Kak Bet dah dijemput Allah. Apa ni? Perkabaran duka. Kak Bet mana ni, sahabat-sahabat dirahmati Allah? Anak saudara Kak Bet. Saya tak puas hati selagi tak tahu ni. Saya tak mau dendam dengan orang. Saya maafkan semua orang yang pernah sakit hati. Saya buang segala hasad. Betul-betul Hazliza Mukhtar. Azila Muhammad, Alhamdulillah, Masya Allah. Betul-betul Haliza Hamzah Hajar Aziz, Masya Allah. Ya, buang rasa dengki, benci ke orang tu, buang. Anda akan rasa lapang. Rohaya Mustafa, Masya Allah, Tabarakallah. Sarimah Sadri, Farah Liana Ahmad. Tak ada PM Ustazah pun semalam, kata nak PM. Marshita Muhammad Zain, Sarina Azizan Sari, Samsiah Ayub, Sharifah Hafizah Al-Idrus, Shimarus. Ya, jangan biarkan. Sahabat, tajuk kita dalam bahagian yang ketiga adalah, kita dah baca dah hari tu, cara supaya tidak mudah berputus asa. Cara supaya tidak mudah berputus asa. Pertama, dengan sabar. Kedua, dengan bukan hanya kamu. Kena rasa bukan hanya kamu yang sedang diuji Allah. Ketiga, kita nak baca, sahabat-sahabat dirahmati Allah, hari ini, jangan biarkan. Jangan biarkan. Kita nak baca satu persatu. Nasihat dalam Fasabrun Jamil sangat indah. Nasihat dalam Fasabrun Jamil sangat menusuk jantung hati. Saya duk tunggu ni jawapan. Siapa Kak Bet tu? Baiti Abdullah ke? Tak ada seorang pun lagi yang jawab ni. Hafizah Wagiran, Yuniza Hairudin Yuni, Naimatul Aisyah Yahya, Altamis Furqan, Hazliza Mukhtar, dah sebut 2-3 kali dah ni. Siti Fatimah, Mariah Az-Zahra, Ayah Gaus. Tak ada jawapan lagi. Nak jawapan. Sebab katanya Kak Bet sekarang berada di KL. Tak faham. Siapa Kak Bet tu? Cepat jawab. Tak tenang ni nak mengajar kalau tak tahu. Badaria Rahman duk tag Zawiyah Zakaria semua ni. Siapa yang meninggal? Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Faiza Muhammad Nur, apa khabar? Subhanallah, ke komen ni lambat naik. Izani Syadila, Masya Allah, terkagum-kagum tengok ayat tangan dia. Subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Alaikumussalam. Kak Nazar terima tahu bukan Baiti Abdullah. So siapa Kak Bet tu? Duk tulis dekat Latahzan ni. Tak ada sahabat Latahzan. Aduh, kenapa mata saya pedih sangat. Sekejap sahabat. Alamak, tisu habis. Ayo Mama, tisu habis. Mai, siapa nak tembus dekat skrin handphone ni? Pergi lari kat bawah Ustaz, ambil stok tisu Ustazah. Merah mata. Ustazah Nazar dah jawab tu. Tengok kat pin bawah tu.
Kak Nazar ni. Siapa Zabidah Ahmad? Kak Nazar, kenapa buang saya punya pin yang tadi tu? Pin saya tadi tu penting. Dia pergi tukar pula pin Ustazah Zain, nak kena babak ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jangan biarkan hati kita sakit dan terluka. Jangan biarkan hati kita sakit dan terluka. Sesuaikan dengan mukadimah Ustazah. Jiwa kita resah dan gelisah. Tubuh kita kurus kering dengan terus-menerus memikirkan beban dan persoalan hidup yang tidak henti menghantui kita. Persoalan hidup yang tidak henti menghantui kita. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, kita nak sebut macam mana lagi? Jangan biarkan hati kita sakit dan terluka. Jiwa kita resah dan gelisah. Tubuh kita kurus kering dengan terus-menerus memikirkan beban dan persoalan hidup yang tidak henti menghantui kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Atau sibuk mengurus kehidupan orang lain. Zabidah Ahmad, saya Kak Bet dari Sungai Petani, salah seorang ahli jemaah umrah Ustazah. Baik-baik, insya-Allah, semoga disyurgakan anak yang baik itu, insya-Allah. Macam mana dia boleh pin kat sini? Tolong kembalikan saya punya pin yang tadi tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, sahabat-sahabat. Tubuh kita kurus kering dengan terus-menerus memikirkan beban dan persoalan hidup yang tidak henti menghantui kita. Atau sibuk mengurus kehidupan orang lain. Sahabat-sahabat, kita tak pernah lari daripada ujian. Tak pernah lari dari permasalahan. Tak pernah lari memikirkan tentang diri kita ataupun dirinya orang lain. Kita dah belajar dalam kitab Latahzan. Jangan buang masa kita dalam sibuk memikirkan orang lain, tetapi kita terlupa untuk mengurus diri kita sendiri. Hati kita berhak bahagia. Hati kita berhak bahagia. Jiwa kita perlu kedamaian. Tubuh kita perlu sihat. Tunjukkan kenyataan pada seluruh dunia yang kita kuat dan mampu menempuhnya. Kesedihan memang selalu datang. Namun kita hanya akan membiarkan kebahagiaan yang menyelimuti. Kita hanya akan membiarkan kebahagiaan yang menyelimuti. Kerana kesabaran kita tiada yang menandingi. Sehingga acap kali luka, perih dan sedih tidak akan sanggup mengusik hidup kita lagi. Tidak akan sanggup mengusik hidup kita lagi. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, biasa sahaja hidup ini disinggahi oleh ujian yang menyebabkan hati kita terluka, perih, sedih. Tapi semua kita kembalikan kepada Allah, dan Allah Subhanahu Wa Taala, sahabat-sahabat dirahmati Allah, tersangat dekat dengan kita bila kita Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Betul? Betul Dr. Maizura Rahim, Marianti Yusof, Allahumma salli ala Muhammad. Kita tidak tahu mengapa perlu terus berjuang. Tetapi, sekejap sahabat-sahabat dirahmati Allah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita tidak tahu mengapa perlu terus berjuang. Okay, tetapi satu yang pasti, kita tidak berhak berputus asa walau hanya sedetik. Kita tidak berhak berputus asa walau hanya sedetik. Hidup selalunya pada pilihan. Kali ini cubalah memilih. Cubalah memilih. Hidup ini adalah satu pilihan. Maksud kitab ini menukilkan kepada kita, kali ini cubalah memilih. Nak pilih apa, Ustazah? Berhenti sebentar. Menyerah lalu jadi sang kecundang, atau bertahan dan teruskan berjuang.
Memilih untuk apa? Menyerah lalu jadi sang kecundang, atau bertahan dan teruskan berjuang. Kita ada masalah, kita ada ujian, kita nak milih menyerah, lalu kita jadi sang kecundang. Itulah dia orang yang berputus asa. Buku Fasabrun Jamil mengajar kita, memujuk orang-orang yang hampir berputus asa. Hampir berputus asa, jangan sampai berputus asa. Maka bertahan dan teruskan berjuang. Anda akan bertemu dengan hikmah luar biasa yang anda tak pernah jangka. Rupa-rupanya aku telah berlari semula setelah aku terjatuh tempoh hari, setelah aku terjatuh dahulu. Ni sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ketahuilah kawan, ketahuilah sahabat-sahabat la tahzan, jasad orang yang menyayangi kita mungkin tidak ada di sisi kita, tetapi doa mereka sentiasa bersama kita ke mana sahaja kita melangkah kaki. Okey? Sekejap sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey. Ketahuilah kawan, jasad orang yang menyayangi kita mungkin tidak ada di sisi kita. Mungkin tidak ada di sisi kita. Okey, ketahuilah kawan, jasad orang yang menyayangi kita mungkin tidak ada di sisi kita, tetapi doa mereka sentiasa bersama kita ke mana sahaja kita melangkahkan kaki. Ya Allah, sebab tu selalu sangat Ustazah sebut, bila kita berdepan, kita boleh bersalaman, kita boleh berdakapan. Ini kecintaan saya di mana-mana sahabat-sahabat. Tapi bila saya rasa tangan saya terikat, saya dalam majlis anjurannya orang, saya dikekang untuk melakukan itu demi menghormati majlis, demi kelancaran majlis. Sejujurnya saya tak selesa. Tapi kalau majlis itu tidak ada apa-apa kekangan, peraturan, penganjuran sesiapa yang saya terpaksa melangkaui kehendak pengatur majlis, maka saya akan bertemu dengan semua anda insya-Allah. Berdepan, mencantumkan kasih sayang melalui berjabat tangan, kemudian kita berdakapan, sahabat-sahabat dirahmati Allah bagi yang tak berhalangan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Oh, sahabat yang hantar star 200 ke atas, mereka boleh pin and unpin. Ya ke Kak Yusmarianti Yusof? Oh, saya tak tahulah pula. Macam tu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sekejap sahabat-sahabat dirahmati Allah. Saya sebenarnya ada benda yang saya share dekat pin saya kat bawah tu, kerana sahabat-sahabat dirahmati Allah, saya sejujurnya ingin sesiapa sahabat-sahabat dirahmati Allah, sebab Ustazah Zai tak ada perancangan nak buat umrah pada bulan November. Tak ada perancangan nak buat umrah pada bulan November, namun kerana janji-janji saya, okey, janji-janji saya kepada, sekejap ya sahabat-sahabat. Okey, saya tengah belajar macam mana saya nak pinkan semula. Saya bukan reti benda-benda. Okey, so sekarang saya dah boleh buat. Tak boleh. Saya tak boleh pin kat sini ke? Okey, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Oh, sebab saya tak pernah hantar star. Okey Kak Yanti. Okey, jadi saya tak plan. Dah keluar dah. Okey, rupanya dia lambat sikit gitu. Umrah November bersama Ustazah Zai. Sebab saya tak tahulah nak cakap macam mana dengan anda. Nanti saya pergi masjid,
Ustazah dah tutup sampai hati, Ustazah tak cakap kat kami. Sekarang Ustazah apa-apa pun tak nak cakap kat kami. Susahlah hati saya kalau macam tu. Padahal kalau follow kuliah setiap hari, sahabat-sahabat dirahmati Allah, tak ada pun istilah sampai hati Ustazah tak bagi tahu, sampai hati Ustazah tak bagi tahu. Semua hari-hari saya cakap. Siap dengan pin, siap dengan brush kerongsang, semua saya bubuh kat bawah tu. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Umrah November bersama Ustazah Zai. Bagi tinggal sikit je. Saya kena cukupkan untuk sahabat-sahabat dirahmati Allah sebab saya nak. Ya, betul. Fizah Ismail. Saya dah pandai dah macam mana nak buat. Dengan izinnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, saya bagi tahu dalam kuliah-kuliah live saya sebab saya dah tak dan lah nak PM orang tu, nak PM orang ni. Tak ingat Tapi nanti bila pergi masjid, Allah dah merajuk pula, dah kecil hati pula, kenapa Ustazah tak bagi tahu. Sebab umrah November ni memang saya terpaksa meraihkannya, walaupun asalnya terpaksa, tapi saya menjadi selesa sebab saya tahu ini hal-hal demi ummah kerana Allah. Kan ini demi ummah kerana Allah, sahabat. Jadi tolong sebar-sebarkan. Kan? Sebab saya nak kena settle minggu ini juga. Jadi saya sedang bekerja keras untuk itu. Jadi kadang-kadang dia tanya Ustazah untuk Disember Ustazah full. Tak boleh nak bantu lagi dah. Untuk Januari Ustazah full. Tak boleh nak bantu. So kalau dah ada bajet, tak ada masalah dengan apa-apa hal sahabat-sahabat. Benda yang kita rasa macam memang nak ni bulan depan, tahun depan. Tapi tiba-tiba Ustazah offer macam gini, saya nak Ustazah, tapi tu maknanya belum nak lah tu. Minta maaf saya tak bercakap kepada orang yang memang tak ada perancangan. Saya bercakap kepada orang yang ada perancangan. Lepas tu nanti tup-tup pergi masjid, Ustazah tak cakap pun. Ustazah dah tahu kan saya memang tengah cari-cari nak pergi umrah ni. Lepas tu sampai hati Ustazah, orang yang jauh-jauh. Alah, sedihlah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tu yang sebab saya pinkan tu untuk anda tahu. So jangan diusik dengan pin-pin yang lain. Okey? Baik. Subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Segala yang Ustazah pinkan itu adalah yang terkini, yang terlatest. Okey, terima kasih yang hantar-hantar bintang-bintang pada Ustazah. Kita nak habiskan. Barulah tenang sikit hati Ustazah nak ber-live. Okey. Ketahuilah kawan, jasad orang yang menyayangi kita mungkin tidak ada di sisi kita. Tetapi doa mereka, Ustazah selalu kata, semalam Kak Bentung pertama kali, sahabat-sahabat dirahmati Allah, semalam Kak Bentung pertama kali. Jadi bila jauh, Ustazah pesan, jom kita saling mendoakan. Kerana doa mereka sentiasa bersama kita ke mana sahaja kita melangkahkan kaki. Kita hari ini berjaya, kita hari ini selesa, jangan bongkak sangat sahabat. Mungkin disebabkan doa-doa orang yang di tengah malam mengetuk arasnya Allah dengan suara hati menjerit di batin mereka kesian dan sayang kat kita. Sahabat-sahabat, betul Kak Yasmin Yaakob. Kalau follow hari-hari mesti tahu. Nanti pergi kat masjid saya rasa macam, apa yang silap aku tak cakap ke? Jadi orang yang follow, insya-Allah sahabat-sahabat dirahmati Allah, dia tak tertinggal. Jadi macam mana lagi Ustazah nak sebut? Allahumma salli ala Muhammad. Okey, Suzy Buang, terima kasih atas infonya. Okey, kita masih sama-sama berusaha memperjuangkan takdir. Janganlah kita bersedih kerana sesungguhnya Allah ada dan selalu bersama kita. Sahabat-sahabat La Tahzan, anda hafal kalimah ini. La tahzan inna Allah ma'ana. 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 Janganlah kamu berduka cita. Tiba-tiba pula Ustazah Zai, sesungguhnya Allah selalu bersama kita. Selalu Allah bersama kita. Ya Allah, ini ayat Quran sahabat. Ini ayat Quran. Bagi yang tak tahu, pahal Ustazah ni ayat Quran dinyanyi-nyanyikan pula. Sahabat, kita ubahkan lirik tempoh hari dah. Awal tahun dulu kot, lepas bulan Syawal kan kita mula. Jadi untuk memudahkan, untuk kita mengingat tanpa kita nak mempermainkan ayat Quran.
Kalimahnya dalam surah At-Taubah ayat 40, la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah kamu berduka cita, janganlah kamu bersedih, sesungguhnya Allah selalu bersama-sama kita. Masya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kata Allah lagi dalam surah Ali Imran ayat 138, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ. Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang yang paling tinggi darjatnya sekiranya kamu beriman. Allah Allah, sahabat yang selalu rasa dirundung malang, permasalahannya tak jumpa-jumpa jalan keluar, cubalah kita jadikan ayat Quran ini sebagai penyejuk hati kita. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ. Allahu Akbar. Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah kamu bersedih hati, padahal kamulah orang yang paling tinggi darjatnya sekiranya kamu beriman. Sebab tu kalau anda perasan, Ustazah Zai suka bila dibagi tajuk ke apa, Ustazah baca daripada belakang. Sekiranya kamu beriman, in kuntum mu'minin. Sebab tu Ustazah selalu kalau baca Quran, kita ni jahil, tak faham bahasa Arab, tak pandai. So kita cukup je, oh ni nak cakap pasal orang beriman, kalimah mukminin. Semoga akulah orang beriman tu ya Allah. Semoga akulah yang dimatikan dalam iman tu ya Allah. Semoga akulah yang dibangkitkan di mahsyar bersama orang-orang beriman ya Allah. Semoga akulah yang dimasukkan ke dalam syurga asbab iman itu ya Allah. Amin. Oh, siapa orang beriman ni? Kita ghostan lagi ke belakang. Orang yang paling tinggi darjatnya. Aku nak ya Allah, wa antumul a'laun, orang yang paling tinggi darjatnya, diangkat, dijulang oleh Allah. Pasal apa orang beriman ni boleh ditinggikan darjatnya oleh Allah? Oh, rupanya dia terpaksa melalui ujian dulu. Sebab ujian itulah dia bersikap lemah. Sebab ujian itulah dia pernah bersedih. Tapi sebab imannya dia akan tidak berlama-lamaan dalam sedihnya. Dia terus bangkit dalam jatuhnya. Iman menjadikan dia manusia yang luar biasa kuat. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, iman. Kita kata, Ustazah saya dah pergi seminar tu, kursus motivasi dah bayar beribu-ribu, tapi saya bersemangat satu hari je. Lepas tu saya tak semangat lagi. Tepuk dada tanya iman. Tepuk dada tanya iman, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Di mana level iman kita? Betulkah kita sudah betul-betul menyerahkan kepada Allah? Kita diuji apa kalau kita belum boleh terima bulat-bulat? Sama ada anda memang bulat atau anda kurus kering? Sahabat-sahabat dirahmati Allah, serahkan bulat-bulat kepada Allah. Allah bukan tak tahu, Allah bukan tak mendengar rintihan hati kita, Allah bukan tak melihat jatuhnya air mata kita yang banyak. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Bila Ustazah terlampau yakin berkata demikian, kenapa tak datang rasa yakin itu pada kita? Mungkin kita sebenarnya cakap je kita kenal Allah, tapi kita belum betul-betul mengenal Allah. Allah yang Maha baik, Allah yang Maha segala-galanya. Ni sahabat, kita nak serahkan sungguh-sungguh pada Allah. Jangan kamu bersikap lemah, jangan kamu bersedih hati, padahal kamulah orang yang paling tinggi darjatnya sekiranya kamu beriman. Sahabat, bayangkan apabila kita menyerah, bagaimanakah dengan ikhtiar kita selama ini? Kita kan dah penat berusaha, macam-macam dah kita buat. Bukan Allah tak tahu. Sahabat, jangan pernah kata Allah tu zalim. Aku dah buat macam-macam, tapi kenapa kau tak bagi lagi ke aku ya Allah? Allah sedang berbuat sesuatu yang lebih nikmat daripada apa yang kita agak, apa yang kita jangka, apa yang kita plan. Bagaimanakah dengan perjuangan kita tempoh hari? Bukankah kita telah berusaha? Kita menangis keluar air mata, kita dah menyeka air mata kita. Kita dah lap sungguh-sungguh, aku dah tak nak menangis lagi dah. Tapi sahabat, iblis tu sangat cemburu dengan orang yang nak bangkit. Iblis paling cinta dengan orang yang berputus asa. Ini kesukaan iblis sebab dia tahu kita dah lemah. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
Ya, sentiasa didoakan. InsyaAllah sentiasa didoakan Kak Yasmin Yaakob. Betul? Dr. Zulkifli Al-Bakri, kita semalam kematian anak. Sahabat, orang yang tak faham akan kata, apa anak mati tinggal nak tunggu sembahyang je, duk pi mengajak pula lagi. Saya senyum je kalau ada kata-kata orang macam tu. Sebab saya dah melaluinya, sahabat. Hati teringin nak bersama family. Hati teringin nak join itu dan ini. Tapi perjuangan kita, orang yang tak faham orang akan nampak, tu tak ingat kerja dia dah tu. Tu tak ingat sampul yang dia nak dapat tu lah. Orang tak faham. Tapi bila orang faham, sahabat-sahabat dirahmati Allah, anak tu dah mati dah kot. Dah ada waktu 9.45 nak pergi sembahyangkan jenazahnya. So pukul 9 pagi ni aku mengajak dulu. Sebab anak aku tu bukan keseorangan. Ramai yang bacakan Yasin untuk dia. Ramai yang tunggu kat dia. Bukankah para salafus salih telah menunjukkan kepada kita? Bukankah para sahabat Nabi pun pernah diuji begitu? Lalu Masya Allah kuatnya iman mereka. Anak mereka mati dah tak pi habaq. Bagi yang tenang-tenang dulu sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kerana nak tahu. Siti Zabedah kehilangan sepupu masih muda 45 tahun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Rab, bayangkan apabila kita menyerah. Bagaimanakah dengan ikhtiar kita selama ini? Bagaimanakah dengan perjuangan kita tempoh hari? Bagaimanakah dengan setiap waktu yang kita korbankan demi perkara yang sedang kita raih? Kita boleh fikir benda ni sahabat-sahabat dirahmati Allah. Untuk apa kita hidup? Untuk mati. Bila mati itulah sebenarnya pemula kepada kehidupan yang selama-lamanya. Pemula kepada kehidupan yang selama-lamanya. Hari ini kita derita bagai nak rak sekalipun sahabat, kita pasti akan berpisah dengan derita itu. Jangan sampai kita derita selepas mati. Ini paling menakutkan. Sekiranya kita berhenti melangkah, bagaimanakah dengan orang-orang di sekitar kita? Kita putus asa, kita berhenti melangkah. Bagaimana orang-orang di sekitar kita? Akal kita ni tak payah jadi ustaz-ustazah, kita boleh fikir dah. Ni kalau aku putus asa hanya kerana kematian suami. Ni kerana kalau aku terus duduk tak nak bangkit hanya kematian orang tersayang. Ni hanya kerana rumah aku terbakar, ni aku nak duduk bermenung saja. Bagaimana dengan orang-orang sekitar kita? Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ibu, bapa kita yang tidak pernah penat membantu kita dengan cara mendoakan kita. Kita ada ibu. Berapa banyak anak-anak yang usia dewasa seperti kita yang masih punya ibu bapa, dia ikutkan rasa hati, ikutkan putus asa, kemurungan, penyakit-penyakit lain datang, dah tak ceria seperti dulu, tak nak bangkit, tak nak ubah diri. Akhirnya bukan kamu seorang yang derita. Kamu sedang menumpahkan air mata ibu dan ayah kamu. Orang yang berputus asa dalam dosa, sahabat. Orang yang menumpahkan air mata ibu dan ayah dalam dosa. Mak ayah kita susah hati tengok kita susah. Sebab tu kita disuruh mengajar diri kita untuk bangkit, pamerkan senyuman walaupun kita sedang susah. Sahabat, saya baru je mendengar kematian seorang junior sekolah saya. Saya baru mendengar kematian suaminya, bukan dia meninggal. Suaminya minggu lepas. Saya baru tahu. Seorang hamba Allah PM saya. Kan, Masya Allah, sebenarnya kematian suami itu merupakan rezeki Allah untuk dia. Tak faham sebab lost contact sejak dah habis sekolah, sahabat-sahabat. Ni ada juga ni kawan-kawan sekolah saya. Tak perlu bertanya siapa orang tu, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tapi ada orang hamba Allah PM tepi saya. Dia kata sebenarnya kematian suami tu mungkin rezeki besar bagi dia. Tak faham. Masih muda, sahabat-sahabat 40-an. Suaminya meninggal dunia, meninggalkan anak beberapa orang dan termasuk seorang anak OKU. Masya Allah, rupanya selama dia hidup dengan suami ini, sahabat-sahabat, moga Allah ampunkan dosa-dosa suami ini, dia menderita sebagai seorang isteri. Ibu dan ayahnya pernah menangis-nangis jumpa sahabat yang PM Ustazah ni. Sebab sahabat yang PM Ustazah ni ustaz. Sahabat-sahabat, dia tahu kawan ni sekelas dulu dengan dia kan. Minta nasihat, minta pandangan.
Tak ada saudara mara yang tahu betapa jahatnya suami ni kepada anak makcik dan pakcik ni. Tak ada siapa yang tahu derita jiwanya. Dia berjuang seorang-seorang untuk membesarkan anak-anak yang begini ramai. Sahabat, rupa-rupanya Allah matikan sang suami. Allah matikan sang suami. Bohonglah Ustazah selalu cakap kalau tak ada sedih. Tetapi Allah yang maha mengatur. Dia keluar daripada beban suami yang selama ini tidak banyak membantu dia. Sahabat, orang tu pun dah kembali ke rahmatullah. Saya percaya isteri yang baik ni sentiasa ada jiwa memaafkan. Tapi caranya Allah nak memisahkan kita dengan derita dengan pelbagai cara. Kalau kita tak mati lalu kita berpisah dengan derita itu, Allah akan matikan orang yang menjadi punca kita derita. Maka mati ini adalah pemutus segala. Tapi setelah mati, kita takkan putus dengan kehidupan akhirat. Neraka, selamanya lah dalam neraka. Mudah-mudahan selamanya kita syurga. Sahabat faham ya, saya terkedu bila baca hanya mak ayah dia sebab duduk serumah dengan mak ayah dia yang tahu betapa derita anak perempuan ini bersuamikan suami yang begitu. Jadi hari ini sahabat-sahabat dirahmati Allah, dengan berkat sabarnya, tabahnya, dia seperti keluar daripada penjara itu. Sahabat-sahabat faham ya? Ada jangan pula yang ada masalah dengan laki ni. Ya Allah, mampukan laki aku cepat ya Allah. Itu hampa dah pasal apa Ustazah saya tak ngajak pula. Allah yang hendak. Sihat-sihat boleh mati sahabat. Sebab Allah nak beri penghidupan yang baru sebelum dibarukan di kampung akhirat kelak. Macam-macam ujian Allah. Allah yang maha mengatur sahabat-sahabat. Kita tak pernah tahu. Dan kita tak pernah boleh untuk putus asa. Kalau macam ni derita kau matikan aja lah aku ya Allah. Tak pun kau matikan laki yang tak guna tu. Astaghfirullahalazim. Kita simpan. Kita mengadu kepada Allah. Hati kita menjerit. Allah kalau boleh bersuara di hadapan kita sekarang, Allah akan kata aku dengar. Tak payah jerit-jerit macam tu. Tak payah tulis-tulis kat Facebook macam tu. Aku tahu. Aku pun sedang buat plan aku ni yang terbaik untuk engkau, percayalah. Allah dekat sahabat-sahabat dirahmati Allah. Bahkan mereka sengaja bangun di sepertiga malam. Ketika kita sedang tidur, lirih doanya mengalir. Diiringi air bening yang menitis dari sudut matanya. Apakah kita sanggup membiarkan mereka melihat anak yang diharapkan menyerah begitu sahaja? Anak yang mereka harap mampu membanggakan dan menghantar mereka menuju ke tempat istirahat terindah, iaitu sebuah istana di syurga. Sahabat, jangan kita ikutkan putus asa kita, down kita, sedih kita, sampai orang keliling kita turut menderita, terutamanya ibu dan ayah kita. Ibu dan ayah kita dah tua. Izinkan mereka untuk berehat-rehat saja. Izinkan mereka untuk tidak melihat air mata kita jatuh. Izinkan mereka untuk hanya melihat air mata gembira yang keluar dari kita. Sahabat, kita bukan munafik untuk berlakon di hadapan ibu dan ayah kita. Tapi nawaitu kita adalah ingin memastikan ibu dan ayah kita sentiasa tersenyum bangga dengan kita. Ya, dia sedang diuji, tapi dia tidak meronta-ronta pada dunia sebab dia sangat merapat dengan Tuhannya. Faham sahabat-sahabat dirahmati Allah? Ketika itulah ibu dan ayah kita akan bantu dengan doa yang penuh dengan keikhlasan. Subhanallah. Fahamilah wahai diri. Fahamilah wahai diri. Fahamilah wahai diri. Mereka sudah tua. Tiada guna bersandiwara. Inilah giliran kita yang perlu berjuang. Sebelum mak ayah kita tua dulu, dah macam-macam perjuangan mereka lalui. Kita berputus asa. Bagaimanakah mereka yang menyayangi kita? Jangan duk fikir kalau kita sedih, kalau kita rasa derita, kalau kita down, kalau kita putus asa. Jangan duk fikir diri hang seorang saja. Bangkit sahabat. Kita ada keluarga. Kita ada ibu dan ayah. Kita tak mau mereka turut menderita. Kenapa mereka menderita tengok kita derita? Jawapan disebab mereka sayang kita. Mereka sayang kita. Kalau mereka tak sayang kita, mereka akan jadi orang pertama padan mukakan kita, sahabat-sahabat. Bagaimana kita biasa melukai hati ibu dan ayah kita daripada kecil, remaja sampai kita dah dewasa ni, mereka tetap sayang kita. So kesianlah kepada ibu dan ayah kita. Jangan kerana derita kita mereka turut menderita. Jangan ikutkan rasa kelak kita binasa. Para isteri yang marahkan suami, anak-anak sekali menderita.
Para ibu yang marahkan anak-anak, suami turut menderita. Lebih dahsyat lagi, marahkan jiran tetangga, suami dengan anak-anak pula jadi mangsa. Kenapa mak kau tak keluar bilik tu? Kenapa moncong aja? Kenapa duk tarik selimut je? Dah 3 hari dah tak masak, ayah lapak ni, rindu ayat tangan mak hang ni. Tahu, mak tu merajuk dengan pengerusi masjid. Pula, sahabat-sahabat, kau dah kenapa? Yang percaya pada mimpi-mimpi kita, apakah kita akan mengabaikannya? Apakah kita sanggup membiarkan semua jerih payah menjadi sia-sia? Jangan berhenti melangkah. Fikirkanlah kata-kata ini, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Terik mentari tidak cukup kuat membakar semangatmu. Deras hujan tidak cukup mampu melunturkan tekadmu. Tabik hormatku kepada kamu yang tidak mudah menyerah. Walau dibebani dengan begitu banyak masalah, iri hatiku kepada kamu yang mampu bersikap tenang. Walau sebenarnya keadaanmu tidak begitu. Kita sebenarnya tak tenang, tapi kita paksa diri kita untuk buat tenang. Untuk apa? Menenangkan orang yang sekeliling kita. Kita tak mahu heret mereka dalam derita kita. Sahabat, siapakah orang yang kuat? Sebenarnya orang yang mampu menahan dirinya daripada nak marah tapi tetap sabar, daripada nak putus asa tapi terus bangkit bersemangat, kerana dia tahu serba-serbi dalam hidupnya bukan tergantung kepada manusia, tapi tergantung kepada Allah yang berkuasa. Jadi sekali lagi saya ulang, terik mentari tidak cukup membakar semangatmu. Deras hujan tidak cukup mampu melunturkan tekadmu. Tabik hormatku, toing, 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 kepada sekarang sahabat-sahabat Latahzan yang mungkin sedang diuji. Ustazah tabik spring kepada anda, kerana anda tidak mudah menyerah. Walau dibebani dengan begitu banyak masalah, iri hatiku kepada kamu yang mampu bersikap tenang. Tenangnya dia, Ustazah, Dr. Zulkifli Al-Bakri itu semalam anak dia kot mati, dia boleh tenang-tenang saja. Kita cemburu dengan orang yang begini. Kat mana dia dapat kekuatan? Kat mana dia dapat ketenangan? Sahabat, percayalah ilmu yang memandu. Percayalah iman yang kita suburkan dalam hati kita, dalam jiwa kita. Kita tak nampak lain dah. Kita hanya nampak Allah yang menghantarkan segala ujian. Walau sebenarnya keadaanmu tidak begitu. Kita balik rumah, kita menangis beria-ria atas sejadah kita. Kita meratap dalam doa kita. Kita keluar rumah, kita memberi kesenangan semula. Inilah yang paling baik di sisi Allah. Orang yang kental, orang yang kuat semangatnya, orang yang terus bangkit kerana dia tahu bila aku jatuh, kalau orang bangkitkan, sakit juga kadang-kadang. Maka aku kena cari alignment sendiri, kena usaha sendiri bagaimana untuk bangkit. Allah kan tak pernah tinggalkan kita, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kita je yang biasa meninggalkan Allah. Na'udzubillah. Azizah Abu Bakar, anda orang kuat. Allah pilih anda. Kalau anda follow Latahzan, Fasabrun Jamil hari-hari, anda akan dapat jawapan. Why me, ya Allah? Kenapa aku, ya Allah? Kerana di kalangan semua ramai-ramai ni, Allah tahu kita kuat untuk melaluinya. Maka sepatutnya kita berterima kasih, bersyukur kepada Allah. Saat orang semua menjatuhkan aku, orang tak mengangkat aku, tapi Engkau mengangkat aku ke darjat yang tinggi, ya Allah. Kau kata aku kuat. Maka malunya aku untuk left group daripada kelompok orang-orang yang diuji. Bukankah kelompok orang yang diuji itu Engkau sedang perhati mereka lebih, ya Allah? Engkau sedang menghantarkan hadiah kepada mereka, ya Allah. Hadiah berbentuk kasih sayang. Inna ma'al usri yusra. Kita sedang sulit, Allah berjanji dan tak pernah dimungkiri. Dalam sulit ini Allah sedang siapkan pakej mudah, kesenangan. Kita keluar dari permasalahan. Syaratnya sahabat, terus percaya. Kalau aku tak beristirahat di sini dengan nikmat, aku akan beristirahat di sana
dengan penuh nikmat di dalam syurga. Percayalah, kita orang beriman, hidup kita bukan hanya fana di dunia, tapi kita akan abadan abada di akhirat Allah. Mudah-mudahan semua kita berkumpul dalam kebaikan. Sahabat kita mampu untuk mengumpulkan kekuatan. Jangan rasa diri anda seorang yang sedang dalam ujian. Semua kita, termasuk kalian yang baru dapat nikmat, itu juga ujian sayang. Kerana apa ujian? Khawatir kita dengan ujian senang ini, kita makin jauh dengan Allah. Jangan sampai. Maka Allah pilih kita diuji dengan sedikit derita untuk kita makin menyebut, Ya Rabb, Ya Rabb, Ya Rabb, aku serahkan diri aku kepada Engkau. Wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Aku serahkan segala-galanya kepada Engkau, ya Allah. Semoga Suriah Sulaiman insya-Allah kuat menempuh ujian. Inilah sahabat-sahabat La Tahzan, tak perlu tulis dekat ruang komen, saya sedang diuji, suami saya kahwin lain, suami saya ada girlfriend. Tak perlu sahabat. Kita nak bersahabat dengan memandang yang baik-baik sahaja. Tak perlu kita membuka aib di sana sini. Okey? Tapi kalau aib itu sampai membuatkan kamu mudarat derita, aib itu dibuka untuk keselamatanmu, bukan pada ruang-ruang komen di Facebook. Pergi buat laporan polis, pergi bertemu pihak yang berkuasa, pergi laporkan. Mengadu kepada Allah tak cukup untuk orang yang sudah dipukul sampai patah riuk, akhirnya keluarga nampak mayat terbujur. Pasal apa? Kena pukul dengan lelaki. Tak mau buka aib ustazah. Itu al-mengongi namanya. Sekian dimaklumkan. Baik sahabat-sahabat, saya undur diri dulu. Moga-moga Allah bantu saya untuk membuat keputusan yang terbaik, memanfaatkan pagi saya pada hari ini. Pula dah, baru cakap Masjid Al-Mustaqim. Ustazah, boleh tak kuliah duha pagi ni? Ku dah habak dah hari tu. Ku nak ganti. Sebab waktu saya mengajar kat dia ni selalu sangat saya outstation. Okey, saya hadir. Gitu sahabat. Macam tu je masa. Macam mana pula dia tahu Ustazah free hari ni? Okey, Ustazah boleh datang tak kuliah pagi ni? Patutnya jadual Ustaz Fuad ada kematian di Perak. Okey, saya hadir 10 pagi. Jom pagi ni kita jumpa di Masjid Al-Mustaqim, Ampang. Saya nak start buku baru ni dekat Ampang hari ni. Masya Allah, tabarakallah, kitab ni indah sahabat-sahabat. 40 hadis kehidupan alam barzah dan akhirat. Anda boleh follow di page Masjid Al-Mustaqim nanti. Dan sahabat-sahabat di utara tanah air dan yang boleh mudah akses ke sana, Menara Alostar menanti anda. Kita akan tutup Menara Alostar kepada publik apabila kita mencapai target pendaftaran. Sikit je lagi kita nak penuhkan, yakni bila dah orang utara mendaftar 100 orang paling kurang. Sekarang dah berlepasi 50 orang. Campur dengan 40 orang satu bas daripada KL untuk berdaurah kitab 40 hadis jalan ke syurga di Menara Alostar pada 25 Oktober. Jangan tanya pula nombor kat mana nak hubungi. Kat bawah. Dah dibubur pin. Tolong klik sahaja. Kenapa dekat bawah tu hanya tulis Ustazah? Mana Ustazah Muzayyanahnya? Kan macam-macam lah hari ni punya pin ni. Buat hal ya pin. Nak kena cucuk ni pin ni. Okey sahabat-sahabat dirahmati Allah, daurah kitab 40 hadis jalan ke syurga. Saya ada kaedah macam mana nak bawa kita tahu daripada hadis Nabi 40 hadis untuk menuju syurganya Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan mudah walaupun kita dah daurah segala. Terpulang kepada anda, kat mana sebenarnya kita nak tempatkan diri kita setelah matinya kita. Of course dalam syurga, tapi bukan dicakap kat lisan saja. Pelbagai usaha sahabat. Okey, sekali lagi dalam ramainya sahabat yang menonton hari ini, siapa yang dah ada bajet, siapa yang rasa memang teringin, siapa yang memang nak sangat, siapa yang dah memang bersiap minda tapi sedang memilih-milih mencari-cari, jom 3 November terbang ke Baitullah bersama Ustazah. InsyaAllah boleh hubungi nombor tertera. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, sahabat staff Al-Fawaz Travel akan bantu anda insyaAllah. Ampun maaf zahir batin.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.